Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai rumah agam seluas semesta. Bukan di dunia, tetapi di syurga. Cantik, indah, sudah pasti. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membangunkan masjid kerana Allah, walaupun sebesar sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di syurga. Apabila kita sudah dijanjikan rumah di syurga, insya-Allah syurga juga menanti sebagai ganjaran. Marilah kita memberi sumbangan kepada Masjid Baitur Rahman Alam Sari yang sedang dalam proses pembinaan dan akan menampung seramai 4,000 jemaah pada satu-satu masa. Ia juga akan dilengkapi dengan dewan pelbagai guna, dewan kuliah, kios ekonomi, bilik jenazah, gimnasium, kuartus imam dan bilal, bilik mesyuarat dan pelbagai lagi kemudahan untuk manfaat hampir 20,000 penduduk Alam Sari kelak. Sesungguhnya pahala berterusan menanti tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberi sumbangan selagi mana manusia bersujud di masjid ini, walaupun 1000 tahun mendatang kelak. Bayangkan pahala berterusan masuk untuk setiap ilmu yang disebarkan, setiap kebaikan yang diamalkan, setiap bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga setiap keinsafan dan keimanan yang diimarahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa lagi yang kita mahukan? Kalau Allah tawarkan hadiah cukup lumayan luar biasa begitu kan. Dan insya-Allah kita lagi 2 hari dalam bulan Zulhijjah kita akan bersama ataupun mendekati hari wukuf di Arafah insya-Allah, dan kita bersama dengan 2 orang insan penting yang akan berbicara tentang Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Nama pun masya-Allah dahsyat. Dan sebelah sana superstar kita lah. Ustaz Fazrul Ismail. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Selalu kita duduk kat Quran Time. Hari ini kita jumpa depan mata lagi sekali, dan di sebelah kanan saya insan mulia Pengerusi Pro Tem Datuk Syed Jaafar Syed Ibrahim. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Selamat datang. Kasih. Jadi kita nak tahu, kita tengok tersegam indah masjid tu kan. Apa konsepnya masjid tu sebenarnya? Okey, terima kasih banyak. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan syukur kepada penderma-penderma yang telah pun memberi sumbangan yang sangat berfaedah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan usaha-usaha mereka itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada konsep kita ni, walaupun dilihat dari segi figurnya 25 juta tu agak besar, tapi pengisian tentang masjid ini adalah masjid yang berkonsep moden yang akan menempatkan berbagai aspek-aspek keperluan insan itu sendiri. Jadi sebagai umat Islam kadang kita bukan sahaja cukup sembahyang je. Kadang ada yang sembahyang dia tidak begitu faham cara sembahyang yang sebenar kan. Jadi kita akan didik di masjid ini daripada peringkat awalnya lagi sampailah ke peringkat dia sempurna dalam ibadah dia. Masya-Allah. Itu konsep utama dia, asasnya. Baik. Ya. Bila dijangkakan siap? Ini dijangkakan kalau tuan-tuan menderma kan, banyak dia menderma, cepat mencukupi keperluan kita. Baik. Dan insya-Allah tahun depan kita boleh mula dah. InsyaAllah. Saya dengar tadi 20,000 bakal mendapat manfaat ni. Bayangkan 20,000 orang yang doa, yang bersemayam kat sana. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi Ustaz, di hari-hari 10 hari yang terpenting dalam bulan Zulhijjah ni, apa pentingnya janji Allah tu dalam berinfak ni sebenarnya? Ya, sebenarnya bila 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini, bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, kita bercakap tentang orang yang pergi ke Hajj, walaupun tahun ini tak dapat ya tadi. Ya, tapi orang yang pergi Hajj dia ambil 30,000, 20,000 ringgit untuk dapat pahala, dapat keampunan dan akhirnya insya-Allah Allah terima. InsyaAllah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 268, Allah juga ada satu janji. Janjinya ialah keampunan dan juga kurniaan yang besar bagi orang-orang yang infak, yang berwakaf. Dan peluang 10 hari yang terawal Zulhijjah inilah sebenarnya kalau kita boleh, orang pergi haji dia dapat keampunan. Kita yang duduk dekat depan TV ni ya, kalau ada RM1, RM2 ya, kalau ada RM1,000, RM2,000, kalau dapat ia dimanfaatkan, itu adalah ruang mengisi 10 hari terawal Zulhijjah ini. Masya-Allah. Bergegar rasa ni kan. Tapi apa janji Allah antara mereka-mereka yang pantas berinfak
dua perkara, keampunan dan juga istilahnya wa fadla dalam ayat 268 ini, iaitu fadla ni kurniaan yang besar. Dia kalau orang cakap dapat kereta besar kan, kalau siapa derma RM1 dapat kereta besar satu biji, itu namanya fadal. Fadal maksudnya Fadal. Imbuhan yang lebih banyak. Imbuhannya lebih banyak. Kalau RM1 dapat kereta besar, saya nak derma RM100 lah dapat rumah besar. Dapat 100 rumah ke kan. Jadi itu adalah tawaran Allah dalam ayat 268 yang sebenarnya dalam ayat yang sama dicakap syaitan menjanjikan kefakiran dan juga menyeru kepada fahsyak, kepada perkara keji. Sebenarnya bila kita ada niat untuk infak, kemudian kita kata tak payahlah, sebenarnya syaitan sudah berjaya. Khawatir sebenarnya satu lagi, dia akan menyebabkan orang itu boleh dikawal oleh syaitan dan akhirnya berbuat perkara keji dalam hidup. Itu yang kita tak nak tu kan. Infak itu penting untuk keluarga kita agar kita terelak daripada gangguan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan Datuk, mungkin Datuk, kita kalau tengok masjid, biasa orang, bila masjid besar tersegam, pergi untuk solat, balik. Sayangnya waktu-waktu senggang tu, ada waktu patutnya ada masjid simbol. Jadi Masjid Baitur Rahman ni, adakah dia menjadi pusat ilmu? InsyaAllah. Jadi kita sekarang ni kebetulan Masjid Baitur Rahman ni dikelilingi oleh pusat ilmu. Kita tahu apa ni, USIM, Universiti Islam Sains Islam Malaysia di situ, UKM di situ, UPM di situ, dan apa ni, KPTM di situ. KPTM di situ. Jadi banyak universiti di situ. Jadi semata-mata memberi pengisian kepada penuntut ilmu untuk dapat sijil. Masya-Allah, baik. Dan di sini kita nanti akan ambil kesempatan itu membina modal insan ni daripada peringkat awal lagi. Jadi kata ibu yang mengandung contoh kan, kita akan ada satu tempat terbiah bagi mereka supaya dia duduk sejam di masjid tu, diperdengarkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, anak yang dalam kandungan dia tu mendengar. Masya-Allah. Kan? Baik. Jadi maknanya 9 bulan di dalam kandungan tu, dia dah semula mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Itulah salah satu daripada rancangan kita. InsyaAllah, itu plan kita lah, insyaAllah. Jadi Ustaz Fazrul, kalau katalah kami berminat nak berinfak, biasanya para penonton di TV Al-Hijrah ini mereka sangat pemurah, hati mereka sangat baik, mereka suka sangat menyumbang, berlumba-lumba para penonton TV Al-Hijrah ini. Jadi mereka nak berlumba sekarang ni, nak masuk ke mana ni? Ada dua kaedah. Ya, kalau boleh, satu bagi tuan-tuan, sebelum ni saya ada bercakap tentang derma seorang-seorang. Tapi kalau boleh hari ini beritahu pada ahli keluarga, kalau dia tak ada RM1 50 sen, kalau tak ada 50 sen 10 sen, pergi ke baiturrahman.my. baiturrahman.my ada di atas skrin itu, ataupun nombor yang tertera di Maybank, di Bank Muamalah, di Bank Islam, untuk tuan-tuan derma secara manual. Kalau Baitur Rahman tu boleh klik je terus masuk ke dalam bank ataupun nombor yang tertera, agar 10 hari terawal daripada Zulhijjah ini kita boleh beritahu pada keluarga kita, jumlah kita tak pergi haji, pergi umrah, tapi kita menempah keampunan dan rahmat daripada Allah. Masya-Allah, bayangkan orang guna pakai ni, apa yang tertera ni, snap sekarang, ambil gambar sekarang, nanti kita kongsikan insya-Allah ya Ustaz, insya-Allah. Dan Datuk sebagai kata kunci lah ya. Sebagai mutiara kata untuk mereka-mereka yang menonton ni nak menyumbang ni, apa mungkin kata-kata sebagai nombor satunya, terima kasih kepada TV Al-Hijrah memberi peluang kepada kita, dan terima kasih kepada Duta. Saya membantu dia. Ini duta termahal di dunia ni, masya-Allah, yang telah banyak membantu dan menyumbang, dan kepada apa ni, orang-orang di luar sana. Jadi ambillah peluang yang terbaik ni kan. Jadi kita mencari redha Allah. Jadi mencari redha Allah ni banyak cara kan, dan ini antara cara yang terbaik. Mana kita menginfak hari ini selagi masjid itu ada dan segala masjid itu pakai oleh manusia, selagi itulah pahala mengalir kepada mereka. InsyaAllah. Ya Allah, terima kasihlah sebenarnya kepada Datuk dan juga Ustaz. Sebenarnya anda berdua lah insan yang sangat-sangat Allah sayangi sebab bagi peluang kepada kami semua untuk berinfak, insya-Allah. Mudah-mudahan inilah perjuangan kita, kawan-kawan semua. Kita berjuang, insya-Allah. Kalau kita bina syurga tadi macam mana Ustaz Ilyas katakan tadi, masya-Allah, ganjarannya luar biasa. Di dunia Allah tunjukkan, apatah lagi di akhirat, insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Semoga kita sama-sama bangunkan masjid. Mungkin kita seorang tak mampu, tapi ramai-ramai ajak keluarga ramai-ramai, sebarkan. Ambil nombor talian ini, sebarkan di sosial media anda. Kita ajak seberapa ramai yang mungkin untuk berinfak ya. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini ada macam-macam berita. Dengar kabarnya ada yang nak beraya sakan kan. Jangan raya dulu sebab selagi tak bersama dengan insan ini, raya anda tak sempurna. Kembali selepas ini.
Bayangkan anda punyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah. Jom bersama kita menyumbang dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Sesungguhnya setiap solat, setiap kebaikan serta amalan yang dilakukan di masjid ini kelak akan memberi pahala berterusan, insya-Allah.